Kalau nak hidup berkat, jangan lupa tunaikan zakat. Bayar zakat ya. Jadi sebab ramai mungkin bila time waktu PKP ni ada yang macam kata, oh dia terabailah bab zakat ni. Jangan tinggalkan. Itu merupakan satu perkara yang wajib kita laksanakan. Betul. Sekarang ni, lagi-lagi sekarang ni, nak bayar zakat lagi mudah. Dalam talian sahaja. Mudah saja. Cuma satu lagi perkara yang kita perlu titik beratkan adalah aktiviti hutan. Mana kalau tidak ada hutan, hijau, flora dan fauna ni, macam mana kita nak dapatkan oksigen untuk bernafas dari sehari ke hari. Tapi cuma ingatkan sewaktu PKP ni tidak adalah kes-kes yang berkaitan dengan aktiviti hutan, penerokaan dan sebagainya, tetapi kabarnya ada. Kita nak kongsikan bersama dengan tetamu kita pada waktu ini bercakap tentang PKPB, norma baru operasi perhutanan, bersama-sama dengan Datuk Muhammad Reza bin Awang, Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan Cik Munawar. Ya, Datuk. Ini sebagai permulaan lah. Kita nak tanya, Datuk. Berapa keluasan hutan dekat Semenanjung Malaysia ni dan apa antara negeri yang mempunyai keluasan hutan yang terbesar? Terima kasih. Pertamanya, saya ucapkan terima kasih kepada PRTM kerana telah menjemput JPSM untuk hadir ke studio pada hari ini bersiaran dalam program Selamat Bagi Malaysia. Jadi berbalik pada soalan Cik Munawar tadi, kita di Semenanjung Malaysia sekarang ni lah kita ada lebih kurang 5.7 juta hektar kawasan hutan. Dan dia mewakili lebih kurang 43.4% daripada keluasan tanah di Semenanjung Malaysia. Dan untuk Malaysia pula, tadi Semenanjung, dan untuk Malaysia pula kita ada kawasan hutan seluas 18.27 juta hektar yang meliputi 55.3% daripada keluasan tanah di Semenanjung. Dan untuk Semenanjung, daripada 5.7 juta hektar, kita seluas 4.71 juta hektar telah diwartakan sebagai hutan simpanan kekal di bawah Akta 313, iaitu Akta Pertahanan Negara 1984. Jadi agak luas juga yang telah diwartakan, dan 4.71 juta hektar ini adalah mewakili 36.4% daripada keluasan tanah di Semenanjung. Dan selain daripada itu ada beberapa kawasan hutan yang di luar kawasan hutan simpanan kekal. Sebab dari segi kawasan hutan, saya sebut kawasan hutan, dan sebahagian daripadanya diwartakan sebagai hutan simpanan kekal, dan ada sebahagian lagi lebih kurang 0.9 juta hektar yang bukan hutan simpanan kekal tetapi masih berstatus kawasan hutan. Jadi saya asingkan hutan kekal dan bukan hutan kekal ini sebab dari segi status tanah tu ditadbir secara berbeza. Bagi kawasan hutan kekal, ia ditadbir, diurus dan dibangunkan oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia melalui Jabatan-Jabatan Pertahanan Negeri dengan konsep pengurusan hutan secara berkekalan. Maknanya kawasan hutan itu akan terus ada sepatutnya sepanjang masa untuk generasi kita sekarang ini dan juga generasi akan datang. Manakala kawasan hutan yang di luar hutan semenanjung kekal tadi yang saya sebut ada keluasan 0.9 juta hektar, adalah merupakan kawasan tanah kerajaan berhutan, ada sebahagiannya tanah milik berhutan, dan sebahagian besarnya adalah kawasan taman negara, taman negeri yang diwartakan di bawah Akta Perlitan. Jadi kawasan-kawasan itu diurus secara yang berbeza lah. Jadi fokus Jabatan Perhutanan Malaysia adalah kita menguruskan secara kekekalan kawasan telah diwartakan sebagai hutan kekal dan dia tertakluk pada Akta 313 kita. Okey, baik. Dan bercakap tentang aktiviti hutan pula, adakah yang masih diteruskan seperti biasa dalam tempoh PKP dan juga PKPB ni? Okey, untuk kawasan hutan dalam hutan semenanjung kekal, sebenarnya dalam Akta 313 tak semua orang boleh masuk dalam kawasan hutan. Jadi kalau Cik Munawar ataupun siapa di kalangan rakyat, sebenarnya dalam kawasan yang terdiwartakan sebagai hutan kekal, kita tak boleh masuk dalam hutan kekal kecuali dengan kebenaran oleh pihak Jabatan Pertahanan Negeri. Jadi kalau masuk tanpa kebenaran merupakan satu kesalahan. Kecuali bagi kawasan-kawasan yang telah dikelaskan oleh jabatan sebagai hutan terbuka. Kawasan terbuka itu maknanya semua rakyat ataupun orang awam boleh masuk.
Kawasan terbuka ni termasuklah kawasan-kawasan hutan rekreasi, taman ekorimba dan taman negara. Jadi kawasan-kawasan yang dikelaskan sebagai hutan terbuka, yang tu tak perlu kebenaran. Kita boleh masuk kecuali ada negeri mengenakan bayaran masuk lah. Berbalik kepada aktiviti, masa tadi kita tak dibenarkan masuk sebenarnya. Jadi aktiviti yang dijalankan di dalam kawasan hutan kekal tertakluk kepada kebenaran yang diberikan oleh kerajaan negeri. Jadi dalam hutan kekal melalui aktiviti yang dibenarkan sama ada melalui lesen yang dikeluarkan ataupun melalui permit, ya. Jadi lesen kita keluarkan untuk mengambil hasil hutan, sama ada ambil balak ataupun hasil-hasil kecil lain melalui lesen borang 1 dan lesen borang 3 ataupun permit. Permit ni adalah kebenaran untuk membenarkan mana-mana pihak untuk menjalankan aktiviti dalam hutan kekal. Jadi kesemua aktiviti di dalam hutan kekal dikawal kemasukan. Jadi dalam sepanjang tempoh PKP ini selaras dengan arahan pihak kerajaan berkuat kuasa 18 Mac mengenakan PKP. Jadi semua aktiviti yang dibenarkan sebelum PKP kita batalkan, tidak membenarkan aktiviti lah, sama ada untuk mengambil hasil hutan melalui lesen yang dikeluarkan ataupun permit yang telah dikeluarkan. Dan ia juga termasuk larangan aktiviti ini termasuk di dalam kawasan-kawasan hutan lipo yang saya kata hutan terbuka tadi, dan juga taman ekorimba ataupun taman negeri. Jadi tidak dibenarkan dalam sepanjang tempoh PKP. Okey, penguasaan masih lagi terus berjalan oleh jabatan. Okey, jadi pihak jabatan memang kita sentiasa peka dari segi sebab tanggungjawab kita menjaga menguruskan kawasan hutan, ya. Dan kita memang meminta pihak jabatan ini walaupun dalam tempoh PKP kita minta pihak jabatan sentiasa bersiap siaga. Memastikan sumber hutan kita tidak dicerobohi sepanjang tempoh PKP. Jadi kita menjalankan juga penguasaan tapi dalam bilangan anggota yang minimum dan juga penumpuan kepada kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, terutamanya kawasan hotspot yang kita kena pasti sebagai kawasan yang mudah atau biasa berlaku pencerobohan hutan. Jadi kawasan-kawasan itu yang kita tumpukan dalam tempoh PKP inilah. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan juga apa antara jenis-jenis kesalahan hutan dan juga setakat ini berapa bilangan kes yang telah direkodkan? Okey, ini sepanjang tempoh PKP, ya. Jadi sepanjang tempoh PKP sepatutnya pergerakan tak ada, ya. Semua rakyat tidak dibenarkan keluar daripada rumah masing-masing. Harusnya duduk di rumah. Tetapi berdasarkan statistik kita di sepanjang tempoh PKP ini kita dapati berlaku juga kes-kes kesalahan hutan yang dapat kita kesan. Jadi dalam tempoh sepanjang PKP 1 sampai PKP 4 sebanyak 71 kes yang kita telah kesan di negeri. Agak tinggi juga kes-kes itu, dia melibatkan pertamanya pencerobohan tanah untuk tujuan pertanian, dan yang keduanya untuk pengambilan hasil hutan, maknanya dia tebang pokok, diambil kayu tu, dicuri kayu lah, ya. Dan yang ketiga pelombongan haram pun berlaku juga, pelombongan haram dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam sepanjang tempoh PKP ini. Jadi jumlah keseluruhan kita kesan adalah 71 kes, agak tinggi juga. Jadi Okey, tak sangka waktu tengah PKP pun masih lagi melakukan onar dan sebagainya. Dan boleh tak kalau kita nak tahu juga faktanya, adakah ia membabitkan warga tempatan ataupun warga asing? Okey, berdasarkan 71 kes yang saya kata tadi yang berlaku yang kita kesan sepanjang tempoh PKP, ia melibatkan 47 tangkapan, maknanya individu yang kita tangkap, dan daripada 47 individu ditangkap, 46 orang merupakan warga tempatan dan 6 lagi melibatkan warga asing, ya. Dan warga asing ni pecahannya ada 3 negara lah, kalau saya boleh sebut di sini. Warga negara Thai 1 yang kita tangkap, Myanmar 2 dan Indonesia 2. Jadi 7 keseluruhannya yang melibatkan warga asing. Jadi apa antara kaedah yang digunakan oleh pihak JPSM untuk melakukan penguatkuasaan dan juga apa pengesanan bagi kes-kes jenayah hutan ini? Okey, kita ada beberapa kaedah dalam kita mengesan penjenayah hutan, ya, untuk penjenayah alam sekitar.
Yang pertamanya melalui risikan. Risikan maknanya kita ada anggota kita yang merisik di mana kawasan hotspot tadi. Ataupun melalui maklumat kita terima sama ada melalui Facebook, media sosial. Jadi maklumat kita dapat, kita akan hantar tim kita membuat siasatan. Risikan dulu. Mengesahkan kesahihan sama ada berlakunya kes-kes yang diadukan di dalam media. Risikan satu, dan yang keduanya melalui rondaan. Ya. Jadi kita anggota kita juga membuat rondaan. Seperti kata tadi, kita dah kena pasti kawasan hotspot. Dan setakat hari ini kita telah kena pasti sebanyak 425 hotspot. Banyak kes-kes kawasan yang mudah prone kepada pencerobohan hutan. Jadi tumpuan kepada kawasan hotspot tadilah. Ya. Dan selain daripada rondaan, kita juga ada melalui pemantauan. Ya. Tadi rondaan jalan raya darat. Selain itu kita ada juga menggunakan teknologi penderiaan jauh. Ya, menggunakan sistem yang telah dibangunkan oleh pihak jawatan bersama dengan MISA atau Agensi Angkasa Malaysia sebelum ini. Satu aplikasi menggunakan forest monitoring using remote sensing, ya. Jadi sistem menggunakan image satellite. Dan selain daripada itu, kita juga menggunakan drone dan juga helikopter lah, sewaan helikopter untuk tujuan pemantauan. Jadi ada beberapa kaedah yang digunakan oleh jabatan dalam kita mengesan kes-kes pembalakan haram yang berlaku di negeri. Ya, dan bila sudah ada kes, maknanya sudah banyak jumlah juga yang ditangkap. Setelah dikenal pasti, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan kesalahan-kesalahan hutan ini masih lagi terus berlaku sepanjang PKP ini? Okey, sekarang ni sepanjang PKP, saya percaya desakan hidup masyarakat lah. Kita faham dalam tempoh PKP semuanya diperintah berkurung di rumah masing-masing. Jadi yang bekerja tu mungkin di luar mungkin dia hilang punca pendapatan disebabkan tidak boleh bergerak di tempat kerja ataupun mencari nafkah dia, ya, di luar. Jadi saya rasa oleh sebab tu dia mendorong pada pihak-pihak ataupun individu tertentu ni menjalankan aktiviti mengambil hasil hutan yang berlaku di kawasan hutan. Dan antara kes-kes yang kita kesan, ada pihak-pihak dia tebang sebatang dua batang pokok dan dia belah pokok tu. Jadi satu aktiviti ini memerlukan kemahiran individu. Tak semua orang sebenarnya boleh belah pokok atau batang balak, tual balak tu menjadi papan ataupun kayu saiz lah, saiz dia. Memerlukan kemahiran untuk membuat kerja-kerja tu. Jadi saya rasa disebabkan desakan hidup, keperluan kewangan yang tu yang menyebabkan pihak-pihak tertentu menjalankan aktiviti tersebut tadi lah. Dan yang keduanya mungkin andaian di pihak-pihak penjenayah ni tadi, kalau saya sebut penjenayah, dia mengandaikan bahawa penguasa kita tidak bekerja lah pada tempoh PKP. Jadi itu yang menyebabkan dia keluar ke hutan, masuk hutan dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang dilarang melalui perundangan kita. Jadi itu faktor yang saya rasa dalam tempoh PKP ni yang menyebabkan berlakunya kes-kes kesalahan hutan. Setakat ni berapa banyak kes yang dah dibawa ke mahkamah? Kita daripada 71 kes yang kita kesan, 2 daripadanya telah dibawa ke mahkamah dan dah ada penghakiman. Yang kes di Pahang lah, kedua-duanya di Pahang, dah dijatuh hukum oleh pihak ni lah. Dan denda yang dikenakan 9,000 lah bagi kesalahan menjalankan aktiviti yang tanpa kebenaran lah dalam kawasan tersebut di bawah Seksyen 82. Yang mana dalam kesalahan tu denda maksimum yang patut dikenakan adalah 10,000. Tetapi pihak mahkamah telah mengenakan denda sebanyak 9,000 kepada orang yang dituduh. Bagi kedua-dua kes tu, bagi setiap satu kesalahan lah yang dilakukan. Okey, dah buat kesalahan, pasti ada hukuman yang menanti. Jadi itulah dia hukuman yang menanti pesalah-pesalah kita. Jadi dari segi hukuman ni bergantung kepada kes yang berlaku yang dikesan. Dia ada banyak kategori kesalahan. Jadi hukuman tu bergantung pada kes atau pertuduhan kita di mahkamah di bawah seksyen mana.
Dan setiap seksyen tu memperuntukkan denda dan hukuman penjara yang berbeza-beza lah. Jadi begitu dia punya ni. Ya, dan daripada kes yang telah pun berlaku ini, kita nak tahu juga dari segi jumlah nilai hasil hutan yang terlibat dalam kes-kes yang telah dikesan. Kiraan kasar kita jangkakan lebih kurang 10 juta lah kita kiraan kehilangan hasil. 10 juta ya. Oh, banyak sangat tu. Dia biasanya kalau aktiviti yang melibatkan pengambilan hasil hutan ni, kayu-kayu lah secara kecil-kecilan ni, sebatang tu dia pilih kayu yang berkualiti tinggi dan mempunyai pasaran. Contohnya kayu pokok cengal lah. Jadi itu antara selalu yang spesies menjadi sasaran. Dia tebang di mana tempat-tempat tertentu yang ada pokok yang menilai tinggi ni, dan dia menjalankan aktiviti mendapatkan tukar bentuk tadi lah, kayu itu pada saiz-saiz tertentu mengikut yang diperlukan oleh pihak ni lah, pengguna. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga secara ringkas Datuk pelaksanaan norma baharu bagi Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia sepanjang PKP dan juga PKPB ini. Okay. Jadi dalam tempoh PKP saya sebut tadi, semua aktiviti tidak dibenarkan ya. Dalam untuk sektor perhutanan tidak dibenarkan. Jadi kita hentikan semua aktiviti. Tetapi dalam tempoh PKPB ada 5 aktiviti telah dibenarkan oleh pihak kerajaan untuk diteruskan, iaitu yang pertamanya aktiviti pengusahalan hutan, pembalakan ya. Dan yang keduanya aktiviti industri berasas kayu, kilang-kilang ni lah, industri berasas kayu. Dan yang ketiganya peladangan hutan. Jadi dalam kawasan tertentu di hutan kita ada program penubuhan kawasan-kawasan ladang hutan. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya penguasaan dan rondaan, yang mana sebelum ni tak ada dalam PKP 1 hingga 4, tapi dibenarkan dalam tempoh ni, jadi kita boleh bergerak secara penuh lah. Dan seterusnya yang terakhir adalah pelaksanaan projek-projek RMK 4 kita di kawasan hutan. Jadi 5 aktiviti ini dibenarkan dalam tempoh PKPB. Jadi kita boleh teruskan aktiviti kita di kawasan hutan. Dan dari segi norma baru, pertamanya yang umum terpakai untuk semua rakyat Malaysia. Betul. Social distancing keperluan 1 meter jarak. Jadi terpakai untuk industri dan juga warga kita yang bekerja di luar. Dan yang keduanya penggunaan hand sanitizer ataupun sabun cuci tangan. Digalakkan menggunakan sabun mencuci tangan, dan penggunaan face mask ya, kepada warga dan juga pekerja-pekerja di bahagian industri. Dan seterusnya dari segi kenderaan ya. Untuk kenderaan, setiap kenderaan dikendaki menjalankan ataupun melaksanakan pembasmi kuman ataupun sama ada kenderaan jabatan maupun kenderaan di peringkat syarikat-syarikat yang terlibat lah. Dan seterusnya norma baru dari segi dalam sektor perhutanan adalah di kawasan-kawasan umum yang melibatkan kawasan kita, contohnya kawasan kantin di kawasan-kawasan kerja, ada yang di hutan misalnya ada kawasan kantin ataupun surau-surau. Jadi untuk surau ataupun tempat-tempat ibadat dikendaki mengamalkan penjarakan juga. Dan yang keduanya pengoperasian kantin, penyediaan makanan hanya dibenarkan secara bungkus saja. Makanan dan minuman. Jadi tak dibenarkan makan di tempat ni. Dan bagi tempat penginapan, bagi industri ataupun kongsi-kongsi macam pembalakan, ni ada kongsi penempatan sementara pekerja-pekerja di hutan. Jadi pun sama untuk tempat tidur pun dia kena membuat penjarakan sosial dia sendirilah. Jadi itu antara yang dilaksanakan di bawah perhutanan. Okey, baik. Jadi itu telah banyak dikongsikan oleh tetamu kita pada waktu ini, iaitu Datuk Muhammad Rizal bin Awang, Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, bercakap tentang PKPB, norma baru operasi perhutanan. Terima kasih sekali lagi, dan harus diingat bahawa pada semua kalau ada PKPB sekalipun, penguasaan tetap ada ya. Jangan ingat ini diambil kesempatan untuk melakukan kesalahan jenayah di hutan ini. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Baik. Jadi